Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung balik kita punya discussion, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak mendapatkan image bagi suatu objek yang berada di depan suatu lens. Dan bila kita dapat image, boleh tak kita nyatakan apakah ciri-ciri image yang kita dapat. Jadi untuk kita mendapatkan image bagi suatu objek yang berada di depan suatu lens, maka kita kena lukis ray diagram. Dan dalam proses kita melukis ray diagram, ada dua garisan sinar cahaya yang kita kena lukis. Satu ialah yang parallel to the principal axis, di mana kalau dia masuk ke dalam convex lens, dia akan converge to the focal point. Kalau dia masuk ke dalam concave lens, dia akan diverge seolah-olah dia datang daripada focal point. Yang keduanya ialah cahaya yang melalui optical center, di mana dia tidak mengalami sebarang perubahan arah, iaitu dia masih lagi bergerak dalam garis lurus yang sama. Okay, dua garisan cahaya itu kita kena lukis untuk kita dapatkan image. So, kita sambung dengan situasi yang ketiga, di mana objek kita berada pada 2F. U equals to 2F bermaksud U tu ialah object distance. Maknanya dia mewakili di manakah objek kita berada. So bila kita kata U equals to 2F bermaksud objek kita berada pada kedudukan yang jaraknya adalah 2 kali focal length. Jadi kalaulah focal length kita 4 cm, 2 kali F 8 cm, so object distance kita pun 8 cm. So boleh tak kita dapatkan image dia kat mana dan apa ciri image dia. Okay, kita lukis dua garisan cahaya. Terpulanglah nak start yang mana dulu terpulang. Katalah cikgu ambil sini, cikgu start dengan yang parallel rays to the principal axis. Masuk dalam convex lens, dia akan converge to the focal point. Okay, ini garisan yang pertama. Nak panah kena ada sebelum dan selepas lens. Yang kedua, cikgu lukis garisan cahaya yang melalui optical center. So tidak akan ada, tak ada reflection of light. Okay, pastikan dia lurus elok lah. Lurus cantik-cantik. Okay. So anak panah kena ada sebelum dan selepas. Jadi kalau awak lukis dengan tepat, ukur, yang the best ni lukis di atas kertas graf. Macam cikgu buat ni lah. Seolah-olahnya garisan grid tu macam kertas graf. Maka kita akan dapat jawapan yang tepat. Dia takkan lari. Okay. So maksud cikgu apa dia? So di mana kita punya image terasa, dekat mana kita punya dua garisan tu bersilang. So kita dapati dia bersilang dekat mana? Dekat 2F. Ni yang cikgu kata kena lukis dengan tepat ni. Iaitu bila mana objek kita duduk dekat 2F, kita punya image pun akan duduk dekat 2F. Okay. So ini kita punya image. Image kita pun duduk dekat 2F. Okay. Ini kita punya image. Jadi apakah image karakteristik yang kita boleh tulis? Yang pertama, image kita duduk belah yang bertentangan dengan objek, maka image kita adalah real image. Yang kedua, anak panah image kita ke belah bawah, anak panah objek kita belah atas, image kita adalah inverted, songsang. Yang ketiga, kita dapati kalau kita ukurlah jarak image kita dengan jarak image kita adalah sama dengan 2 kali jarak fokus. Iaitu jarak image kita yang ni daripada optical center kepada kita punya kedudukan image. Mana 2 kali jarak fokus lah, sebab image kita letak pada 2F. Dan kesannya apa yang kita akan dapati ialah kita punya image dan kita punya objek itu sama besar, same size. Jadi kita dapati ciri-ciri image kita tu berubah bila mana kita ubah kedudukan objek. Bila mana objek kita daripada jauh, bila kita bawa dia makin dekat, kesannya image kita daripada dekat dia makin jauh. Maknanya image kita bila dia makin jauh dengan kita punya lens, maka dia makin besar. Daripada kecil, same size, kita tengok yang seterusnya. Okay, kita pergi pada kedudukan yang keempat. Kita punya objek terletak antara F dengan 2F. Jadi F 4 cm, 2F 8 cm. Terletak di antara. Nak lukis dekat
7 boleh, 6 boleh, 5 boleh. Tapi yang the bestnya senang cerita kita ambil tengah-tengah lah. Kalau kita ambil dekat sangat dengan 2F, atau dekat sangat dengan F, nanti kita tak nampak sangat kesan dia. Kita ambil tengah-tengah. So lukis menggunakan konsep yang sama, dua garisan parallel to the principal axis. Converge to the focal point. Yang kedua ialah yang lalu optical center, no change in direction. Oh, sorry. Hijau Okey. So dekat mana kita punya dua garisan tu bersilang, itulah yang kita nak cari dan di situlah kita punya image. Apa yang kita dapati, image kita terletak di mana? Di belakang daripada 2F. Okey. Apa image karakteristik yang kita boleh tulis? Sebab kita boleh lukis, kita dapat image, kita tulis lah. Yang pertama, image kita masih lagi belah yang bertentangan dengan objek. Dia adalah real image. Anak panah dia macam mana? Bila mana image kita real, dia mesti inverted. Dah nampak dah pattern dia. Image yang real inverted, kalau image kita virtual dia mesti jadi upright. Itu dia punya pasangan dia. Yang ketiga, kalau kita ukur image distance kita, ni image distance kita ni, daripada optical center kepada position of image, kita dapati image distance kita lebih besar daripada dua kali kita punya focal length. Okay. Image distance is greater than 2F. Dan kesannya ialah image kita tu, kalau kita banding dengan objek, dia dah jadi enlarge ataupun bigger. Dah jadi lebih besar daripada objek asal kita. Nampak? Bila objek semakin dekat dengan lens, kita dapati image makin jauh dengan lens. Dia macam main kejar-kejar. Objek makin dekat, image makin jauh. Dan bila image makin jauh, dia semakin membesar. Sehinggalah dia jadi lebih besar daripada objek dia. Okey, satu lagi kita cuba. U sama dengan F. Konsep yang sama, kita lukis je. Parallel to the principal axis. Converge to the focal point. Lukis dengan tepat lah pakai baris. Okey, atas graf lagi bagus. Yang kedua, yang lalu optical center, no change in direction. Okey. Tak nampak rupa macam dia nak bersilang ni. Apa yang kita boleh kata sini? Kedua-dua garisan cahaya kita, setelah dia lalu daripada kita punya lens, dia adalah dalam keadaan yang parallel rays. Cahaya yang parallel. So, bila cahaya tu parallel, kita nak cari dekat mana dia bersilang, kita tak jumpa nak cari. Sebab dia bersilang tapi kedudukannya sangat jauh. Yang kan, ingat balik objek yang jauh, cahaya yang sampai kepada lens adalah parallel. Cerita ni dia terbalik. Bila cahaya yang keluar daripada lens adalah parallel, bermaksud kita punya image kita tu duduk pada kedudukan yang sangat jauh. Yang mana kalau kita nak ukur jarak image-nya adalah infinity, sangat jauh. Tapi boleh tak kita tulis apa ciri image kita? Ciri image kita yang pertama, kalau image kita duduk belah kanan dengan objek, maka image kita tu adalah real image. Bila real image, pasangan kepada real, dia dalam keadaan yang inverted, dia terbalik, songsang. Yang ketiga, image kita di mana? Di infinity jaraknya. Dan bila di infinity, kesannya dia sangat besar lah. Dia sangat besar berbanding dengan objek asal. Okey. Itu kalau kita ambil image yang berada sebelah kanan daripada image kita berada belah kanan dengan objek. Kita punya cahaya yang parallel ni, kalau kita cuba panjangkan dia ke belakang, maka kita dapati macam ni. Katalah kita cuba nak try cari belah belakang ni lah. Kita pun panjangkan garisan tu belakang.
Biar dia straight betul-betul lah. Biar dia straight betul-betul. Dia kena ikut yang asal. Okey. Kita pun panjangkan satu lagi. Yang biru ni kita pun panjangkan dia belakang. Biar dia straight betul-betul. Maka kita dapati dia juga adalah parallel sebelah kiri. Belah kiri ni pun dia parallel juga. Bukan belah kanan je parallel, belah kiri ni pun parallel. Maknanya ada kemungkinan dia akan intercept belah kiri. Ada kemungkinan dia intercept belah kanan. Jadi kalau dia intercept belah kanan, kita dah dapat dah ciri image dia, real image, inverted, V dia, image distance dia sangat jauh, infinity, dan dia lebih besar daripada objek. Kalau dia intercept belah kiri, so boleh tak kita tulis? Boleh juga. Kan? Kalau dia intercept belah kiri, maka the first, belah kiri bermaksud dia terletak belah yang sama dengan objek. Maka bila sama side dengan objek, dia adalah virtual image. Dan bila virtual image, pasangannya, ni dia punya pasangan. Kalau image kita real, dia inverted. Kalau virtual dia akan jadi upright. Dia dalam keadaan yang tegak, iaitu serupa macam objek dia, anak panah dia. Dan image ni di mana? Bila infinity jauh sangat. Kedudukan image kita tu jauh sangat, infinity lah. Tapi dia virtual Dan bila infinity, dia mesti jadi lebih besar, enlarge. Okey. Jadi maksudnya di sini, bila objek kita berada pada kedudukan focal point, dia punya objek distance dia sama dengan focal length, maka kita punya image ada dua yang kita boleh dapat. Satu image yang real, satu image yang virtual. Bergantung kepada mata kita lah. Kita nak tengok yang image belah mana. Kalau kita nak tengok image yang belah side dia sama dengan objek, dia virtual image. Kalau kita nak tengok image yang belah opposite dengan objek, dia adalah real image. Bergantung pada kedudukan mata kita tu sebelah mana. Yang ni, kalau cikgu nak tambah di sini, ini kita punya focal length. Dan ini juga kita punya object distance. Maka kita punya object distance dengan focal length kita adalah samalah. Okey, kita satu lagi kedudukan objek yang kita boleh ambil, iaitu kurang daripada focal length. Focal length kita 4 cm, maka kita punya object distance mesti kurang pada focal length. Katalah kita ambil 2 cm. So macam mana dengan image kita? Hilang ke macam mana? So kita lukis balik. Yang pertama, parallel to the principal axis, converge to the focal point. Okay. Yang kedua, yang lalu optical center, no reflection of light. Okay. So kita nak cari image, cara dia kita kena dapatkan dekat mana dua garisan tu intercept. So kita dapati dia tak akan intercept belah kanan, sebab dia makin membuka kan, dia makin jauh, dia tak akan intercept belah kanan. Jadi kat mana image dia? Hilang ke? Tapi kalau kita pergi sebelah kiri, belah belakang dia, kita dapati macam dia makin rapat. Maknanya bila dia makin rapat, ada potensi dia nak intercept belah kiri. Kan? Cuba kita panjangkan garisan ni ke belakang. Cikgu panjangkan di belakang Garisan yang sama cikgu panjang ke belakang. Yang biru pun cikgu panjangkan dia ke belakang. Cikgu tarik je garisan tu sama. Memang dia intercept. Ni tak berapa tepat ni. Tu yang kena guna pembaris tu. Okey, kena bagi dia betul-betul. Okey. Yang ni. Okey. Okey, jadi kat mana dia intercept? Di situlah image kita. Dia intercept juga. Tapi dia punya intercept tu duduk belah yang sama dengan objek dia. Jadi bila dia duduk belah yang sama dengan objek, maka image itu kita panggil virtual image. Virtual image ni kita nampak dia ada, tapi kita nak pegang dia tak boleh, sebab dia bukan ada kat situ. Dia tidak ada. Jadi kalau kita katalah dalam case ni kita letak skrin. Kat mana letak skrin? Mesti kita letak di belakang kita punya lens. Sedangkan image kita bukan duduk belah belakang, image kita duduk belah depan, belah yang sama dengan objek. Kan? Maka tak ada image dekat atas skrin. Jadi bila image tu tidak ada atas skrin,
sekadar boleh tengok je, nak pegang tak ada, tak tahu kat mana, maka image tu kita panggil sebagai virtual image. Okay, macam mana nak lukis virtual image? Bila virtual image, cara nak lukis dia kena guna dotted line. Semua garisan yang virtual kena guna dotted line. Kena guna dotted line. So inilah kita punya image. Okay, so ini kita punya image. Jadi apakah image karakteristik yang kita boleh tulis? Yang pertama, image kita duduk belah yang sama dengan objek, maka dia akan jadi virtual image. Side yang sama dengan objek, virtual image. Dan bila virtual image, pasangan dia apa? Pasangan dia sama seperti objek, iaitu upright. Betul tak? Anak panah objek atas, anak panah image pun atas. So itu yang kita panggil sebagai upright. Dan upright ni tak semesti belah atas. Kalau dua-dua image dia, dua-dua anak panah dia belah bawah pun kita panggil sebagai upright. Sama seperti objeknya. Yang ketiga, kan, dia berada di mana? Behind, di belakang. Behind the object, di belakang objek kita. Dan kesan bila dia duduk belakang objek, dia akan jadi lebih besar daripada objek. So kita nampak tak? Ciri-ciri image yang terhasil oleh convex lens. Dia bergantung kepada kedudukan objek. Di mana objek tu berada. Bila kedudukan objek tu berubah, dia akan menyebabkan image karakteristik berubah. Tapi bukan dia kata berubah 4-4. Mungkin satu berubah, mungkin berubah dari segi size, mungkin berubah dari segi position, kan? Mungkin berubah dari segi real or virtual. So ada image karakteristik yang berubah bila kedudukan objek itu berubah. Okey. Tapi yang pentingnya, kalau kita rasa kita tak sanggup nak hafal, kita kena faham cara nak lukis ray diagram tu. Dua garisan cahaya tu kena lukis balik. Carilah di mana dia intercept to each other. Maka di situlah image kita. Okey, selesailah untuk convex lens. Jadi kesimpulannya untuk convex lens, the image characteristic is depends to the position of object, to the object distance. When the object distance change, the image characteristic changes. Okay. Bagaimana kalau kita guna concave lens? Adakah concave lens pun sama macam convex lens di mana dia punya image characteristic dia bergantung kepada kedudukan objek? Kita cuba lukis balik ray diagram. Okay. Katalah cikgu ambil dua je sini. Objek yang jauh dengan lens dan objek yang dekat dengan lens. Okay. Yang warna pink tu objek jauh. Okay. Objek jauh. Ini kita consider sebagai far object. Objek jauh. Yang ni yang near object. Objek yang dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan lens lah. So ada tak perubahan kepada image karakteristik dia? So kita lukislah dua garisan cahaya tadi juga. Sama je konsep dia. Yang pertama, parallel to the principal axis. Cikgu nak pakai warna lain tak? Warna purple. Parallel to the principal axis. Maka bila dia lalu concave, ni concave concave simbol dia lain. So tengok, nampak tak cikgu punya simbol ni? Anak panah ni dia ke dalam. Ini merujuk kepada dia concave. Concave lens. Kita nak lukis bentuk concave tu sebab dia melengkung kan. Susah sikit kita nak lukis by freehand. Jadi kita buat simbol lah. Tapi kalau dalam exam memang kena lukis bentuk concave, convex yang betul. Ni kita nak buat nota ni, kita pakai simbol tu lah. Kalau anak panah macam ni, anak panah kita macam ni, dia merujuk kepada convex lah ni. Convex lens. So apa berlaku? Jadi bila cahaya kita tu adalah parallel rays masuk ke dalam concave. Concave ni sifat dia akan diverge the light. Yang mana dia diverge seolah-olah cahaya kita itu datang daripada focal point yang virtual. Sebab dia concave. So kita ambil daripada focal point yang virtual, pergi kepada lens dan straight je lah. Jadi dia punya diverging dia seolah-olah dia datang daripada virtual focal point. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah cahaya kita yang melalui optical center.
Daripada hujung objek lalu optical center, di mana bila dia lalu optical center, dia tidak akan mengalami perubahan arah. Dia bergerak dalam arah yang sama. So dekat mana dia intercept, maka di situlah kita punya image. So image kita terhasil belah kat mana? Belah yang sama dengan kedudukan objek. Maka image ni kita panggil dia dengan nama virtual lah. Jadi virtual, cara nak lukis dia kena dotted line. Tapi kadang-kadang tak boleh nak lukis dotted line. Okay. Kalau tak boleh lukis dotted line, kena label lah bahawa dia adalah virtual image. Okay, ini kita punya image pertama. Objek yang jauh. Image kita. Image yang pertama. Daripada objek pertama. So, apa image karakteristik dia? Yang pertama, dia duduk belah yang sama dengan objek. Objek duduk belah kiri, image pun belah kiri. Maka image ni kita panggil virtual lah. So, bila virtual, pasangan kepada virtual, dia akan jadi upright. Anak panah kita arahnya ke atas, anak panah objek pun arah ke atas. Dia duduk kat mana? Yang ketiga, dia duduk di mana? Dia berada di depan objek. Between lah. Boleh kita tulis between lens and object. Lens and object. Antara lens dengan objek. Dan kesannya yang keempat, dia akan jadi smaller lah. Diminish. Lebih kecil berbanding objek. Okay, itu image yang pertama. Kesan daripada objek yang jauh. Okay, bagaimana kalau objek tu kita ambil dekat sikit dengan lens? Yang warna biru tu objek yang dekat dengan lens. Sama ke tak sama dia punya image karakteristik? Cuba kita lukis. Okay, jadi yang pertama kita lukis cahaya yang parallel to the principal axis. Masih guna cahaya yang sama. Sebab kita punya ketinggian objek sama. Kita nak lukis cahaya kedua tu yang lalu optical center je. Okay, so cikgu nak guna warna hijau lah. Warna hijau daripada hujung objek lalu optical center. So kat mana dia bersilang? Nampak tak dia bersilang kat mana? Sikit je beza dia kan? Belakang sikit. Nampak tak? Warna purple. Tak boleh lah. Kena. Allah. Tak nampak. Ni. Tempat dia. Ni image kita yang kedua. Image yang kedua. Cikgu nak guna warna apa? Ini image kita yang kedua. Daripada objek yang dekat. Yang warna biru. So, apa ciri dia? Dia juga duduk belah yang sama dengan objek. Maka ciri dia yang pertama, dia juga adalah virtual. Yang kedua, anak panah dia belah atas. Anak panah image pun, objek pun belah atas, upright. Yang ketiga, dia masih duduk between lens and object. Dan kesannya yang keempat, dia smaller, kecil berbanding dengan objeknya. Dan kalau kita bandingkan dengan image 1 tadi, keempat-empat karakteristik itu adalah sama. Untuk image 1 dengan image 2. Sedangkan image 1 tu datang daripada objek yang jauh, manakala image 2 tu datang daripada objek yang dekat dengan lens. Tetapi image karakteristik dia sama. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa bagi concave lens, dia punya image karakteristik dia is not depends to the position of object. Objek duduk dekat ke, objek duduk jauh ke, image karakteristik dia adalah sama. Okay? Jadi bagi concave lens, the image characteristic is not depends to the position of object. Jadi bagi convex lens, the image characteristic is depends to the position of object. So kita kena lukis ray diagram. Apa pun yang penting ray diagram. Okay, itu cerita untuk concave lens. Jadi bagi concave lens, awak boleh terus hafal image karakteristik dia. Sebab
Image karakteristik ni takkan berubah walau di mana objek berada. Apa image karakteristik? Yang pertama dia virtual. Bila virtual, pasangannya dia mesti upright. Bila upright, yang ketiganya dia terletak antara objek dengan image, antara objek dengan lens. Maka bila dia terletak antara objek dengan lens, image-nya akan jadi lebih kecil. Dan itu membezakan virtual image bagi convex. Sebab convex pun ada yang virtual. Kalau concave memang image dia virtual, tapi convex tak semua image convex adalah real. Ada juga image bagi convex yang virtual. Jadi apa bezanya virtual image convex dengan virtual image concave? Beza dia ialah size dan di mana dia berada. Bagi convex, virtual dia tu terletak di belakang objek, behind the object. Dan bila behind the object, kesannya image jadi lebih besar. Manakala bagi concave, virtual image dia tu terletak di antara objek dengan lens. Maknanya dekat depan objek lah. Dan kesannya image dia jadi lebih kecil. Itu membezakan virtual image for convex dengan virtual image for concave. Okey. So ini cerita untuk concave yang cikgu cerita tadi lah. Selesai. So kita sambung dengan linear magnification. Magnification ni pembesaran. Linear secara terus. Okey. Jadi yang sebelum ni kita buat dalam bentuk gambar. Kita lukis ray diagram, kita boleh nampak. Kita buat perbandingan image kita lebih besar ke, sama saiz ke, lebih kecil ke daripada objek. Tapi boleh tak kalau kita nak kira? Okey. So ada tak formula yang kita boleh guna? Dia kata when an object is seen through a magnifying glass. Ni mungkin awak pernah belajar masa lower form. Magnifying glass, kanta pembesar. Kita nak tengok objek yang sangat kecil, halus, supaya kita nampak dia lagi besar, kita guna magnifying glass, kanta pembesar. Di kanta pembesar ni dia menggunakan convex lens. Tapi dekat mana objek tu kena berada. Jadi nak besarkan image dia, dan kita guna magnifying glass ni, kita tengok secara direct je. Tengok secara terus. Bila kita tengok secara terus, bermaksud image kita tidak ada pada skrin. Maka image yang kita tengok secara terus itu kita panggil virtual image. Dan untuk kita produce virtual image dan lebih besar, maka objek kita mesti duduk pada kedudukan yang kurang daripada focal length of the convex lens. Okay. So dia kata sini, when an object is seen through a magnifying glass at a distance less than, ni yang cikgu cakap dia, less than less than its focal length. Focal length, maka kita dapati image kita tu dia virtual, dia duduk di belakang objek dan dia lebih besar. Okay. The size of the image formed by a convex lens depends on the position of object. Tu yang kita dah buat lah. Tengok dia, perempuan tu dia pegang magnifying glass, kan, kita nampak mulut dia besar kan. So image tu kita tengok secara direct, dia tidak ada atas skrin, maka itu kita panggil virtual image dan dia lebih besar, magnified ataupun enlarge ataupun bigger. Okay, so ini adalah eksperimen yang kita boleh buat kalau kita nak kaji pasal the relationship between object distance and image distance, ataupun kita nak kaji pasal the magnification of the image. Dia kata to generate ideas on magnification of image with the help of ray diagrams. Okay, ini ray diagram yang kita boleh lukis. Comparison between image size and object size is made based on the ratio of image height to object height. This ratio is known as linear magnification. Kita guna simbol dia huruf M. Kenapa M? Sebab M tu adalah huruf pertama untuk magnification, pembesaran image. Berapa kali ganda image lebih besar daripada objek. So kalau kita tengok pada ray diagram yang dia dah lukis tu, kita letak satu objek antara F dengan 2F. Kita lukis ray diagram yang kita buat macam sebelum ni, kan? Dua garisan cahaya ni parallel to the principal axis, converge to the focal point. Yang lalu optical center, no change direction, kita dapat image dia. Dan secara gambar rajah ni kita dah nampak dah image kita lebih besar daripada objek. Tapi kalau kita nak calculate, boleh tak? Apa formula nak guna? Okay, kalau kita nak calculate the linear magnification of the image, kita guna simbol the M, kita boleh guna formula the height of image ataupun image height. Bila kita kata height, kita guna huruf H.
Tapi kita kena compare antara image kepada objek. Sebab kita nak tahu berapa kali ganda image lebih besar daripada objek. So, kita kena bahagi image kepada objek. Apa yang nak bahagi? The height of image, HI, bahagi kepada the height of object, HO. HI ialah height of image, HO ialah height of object. So, daripada nilai yang kita ada tu, kita pun boleh tahulah image kita tu lebih besar ke lebih kecil. Ataupun sama saiz dengan objek. Dia kata ratio of image height to object height is also the same as ratio of image distance to object distance. Maksudnya, selain daripada kita boleh guna formula height of object kepada height of image kepada height of object untuk kita tahu berapa kali ganda image kita lebih besar, lebih kecil atau sama saiz, kita boleh juga guna distance. Distance of image bahagi kepada distance of object. Jadi formula dia yang ni lah. Inilah formula yang pentingnya. Untuk kita kira magnification of the image. Berapa kali ganda image kita itu lebih besar ke, lebih kecil ke, same size ke, berbanding dengan dia punya objek asal. Jadi kita boleh guna dua formula lah. Sama ada kita nak guna distance atau kita guna height. Kalau height, kena dua-dua height. Height of object, height of image bahagi kepada height of object. Kalau nak guna distance, dua-dua distance. Distance of image kepada distance of object. Okay. Dan bila kita buat calculation M ni, sekiranya nilai M kita tu, sekiranya kita punya nilai M kita lebih kecil daripada 1, maknanya nombor yang kecil bahagi nombor besar. Kita dapat dia less than 1, kita punya image tu adalah diminish. Sekiranya kita punya M tu, kita kira dapat nilai yang sama dengan 1. Bila U sama dengan 2F, kan? Bila U sama dengan 2F, apa yang kita dah buat dalam kita punya ray diagram, kita dapati bahawa kita punya V juga sama dengan 2F. Bila U sama dengan 2F, V pun sama dengan 2F. Jadi 2F bahagi 2F. Berapa kita dapat? Dapat 1. So bila M kita 1, maka kita punya image kita same size to the object. Dan sekiranya kita punya M tu, bila kita kira dapat lebih besar daripada 1, maka image kita adalah lebih besar. Is magnified. Okay. Dan bila kita kira linear magnification ni, kena faham elok-elok dia tidak ada unit. M does not have unit sebab distance over distance, height over height, maka dia tidak ada unit. So jangan pula kita letak unit. Okay, itu nak kira magnification of image ataupun kita panggil linear magnification. Berapa kali ganda image lebih besar ke, lebih kecil ke, same size ke berbanding dengan objek, mesti image bahagi objek. Sama ada height of image bahagi kepada height of object atau distance of image bahagi kepada distance of object. Jadi senang ceritanya formula dia ialah M sama dengan V over U boleh atau HI over HO pun boleh. Okay, so itu cerita linear magnification. So di bawah ni adalah formative practice. So awak boleh tengok soalan dia dan dah ada jawapan dekat situ. Cuba kita tengok sekejap. Figure 6.35 shows an image seen through a convex lens. Okay, kita guna convex lens with focal length 10 cm. Okay, bila dia bagi focal length, nilai dia akan bagi dalam nilai positif. Jadi kita kena tahu adakah nilai ni dia sememangnya positif ataupun negatif, bergantung kepada apa jenis lens yang dia guna. Kalau dia guna convex, maka F dia positif. Kalau dia guna concave, F kita negatif. So kita pun catat dulu maklumat dia bagi. Dia bagi apa? Dia bagi focal length F kecil. Berapa nilai dia? 10 cm. Positif ke negatif? Dia guna convex, maka dia bernilai positif. What are the image characteristic? What are the characteristic of the image? What are the characteristic of the image? Okay. So kita tengok gambar rajah kita. Apa kita boleh nampak? Kita boleh nampak kawasan yang di luar daripada lens, nombor-nombornya adalah kecil. Ada juga nombor yang terletak di dalam kawasan lens.
Apa yang kita nampak? Image dia besar. Yang kita nampak tu image bukan objek. Objek dia yang huruf nombor yang di luar daripada lens, itulah objek dia. Itulah size dia. Jadi yang kita nampak tu, yang nampak dengan lens tu dia besar, itu image. Jadi kita nampak image kita tu besar. Dan kita nampak image kita tu sekadar kita tengok secara direct. Maka image yang kita tengok secara direct, dia kita panggil virtual image. Virtual, ni jawapan dia. Bila virtual, pasangannya adalah upright. Kalau real, pasangannya adalah inverted. Dan dia lebih besar. Magnified boleh, enlarge boleh, bigger boleh. Mana-manalah. Maksud dia samalah ni. Enlarge, bigger, magnified. Okey, selesai soalan 1. Soalan 2. Draw array diagram to show how the image in the figure is formed. Jadi ini menunjukkan image yang mana kita punya image tu virtual, upright dan magnified bila mana object distance is less than focal length. Object distance is less than focal length. So kita dapatlah image yang virtual, upright dan magnified. So kita lukislah gambar rajah tu. Cuma nak lukis gambar rajah tu pastikan lukis secara berskala. Mana kena setting skala dia, kena ukur dan lukis dengan tepat. Kalau ada kertas lagi bagus. Skala tu awak set lah. Focal length dia berapa? Dia kata sini focal length kita 10 cm. Okay, dekat atas kertas yang kita nak lukis tu 1 cm mewakili 10 cm. Contoh. Jadi maknanya kita kena lukis lah focal length kita 10 cm. Ataupun kita kata 1 cm 1 cm mewakili jarak yang sebenarnya 2 cm. Maka kalau 10 cm yang sebenar, kita hanya lukis 5 cm. Berskala. Ukurlah. Yang ketiga, suggest a suitable position to place the object to produce an inverted image. Nak pastikan image yang inverted, U kita mesti lebih besar daripada F. Kalau U kurang daripada F, dia akan jadi image yang virtual. Bila virtual, pasangan dia akan jadi upright. Inverted yang U lebih besar daripada F, semua inverted. So suggest a suitable position to place the object to produce an inverted image. Inverted image bila mana image tu adalah real. Jadi kita kena letak U kita lebih jauh daripada nilai focal length. Place the object more than focal point ataupun the object distance is greater than focal length. Ataupun place the object more than the focal point. Ataupun object distance is greater than the focal length, maka image kita akan jadi real, dan bila real dia akan jadi inverted. Okay, so kita dah jawab 3 soalan. So nanti awak cuba cari lagi soalan-soalan lain tambahan. Dah ada buku score A tu, A+, cuba jawab. Okay, jadi habislah untuk topik 6.3. Okay, so kalau ada mana-mana yang tak jelas, tak faham, boleh tanya dengan cikgu semula. PM kat cikgu. InsyaAllah cikgu jawab. So sekian sahaja untuk 6.3 habis. Nanti kita akan sambung dengan 6.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.